Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kita sambung pengajian kita kitab Alamul Jin wa Syayatin. Dan kita berhenti pada bab senjata mukmin dalam berperang melawan syaitan. Sesungguhnya penting untuk kita semua tahu senjata yang kita perlu gunakan untuk ketika menentang syaitan. Sebab bila kita tak kenal musuh kita dan apa yang melemahkannya, lalu kita menggunakan senjata yang tak berkesan sebenarnya. Bahkan bukan sekadar tak berkesan senjata tersebut, bahkan senjata tersebut mendatangkan keburukan dekat kita lagi. Seperti kebanyakan yang dilakukan oleh orang awam bila dia terkena dengan penyakit-penyakit yang syaitan dibawa oleh syaitan, seperti waswasah, seperti waswas, seperti bisikan-bisikan jahat ke dalam hati mereka, ke dalam pemikiran mereka. Maka mereka ambilkan cara menghadapi benda tersebut dengan cara dia sendiri, kaedah dia sendiri. Dia fikir cara dia tu yang benar. Bahkan ini adalah cara yang salah. Ini adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bahkan kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, hasilnya bukannya memperbaiki kerosakan yang berlaku tadi, mendatangkan keburukan lagi. Bahkan takut mendatangkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Sebab itulah penting kita tahu senjata kita menentang syaitan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, Dia sangat penyayang terhadap hamba-Nya. Kita kena faham satu kaedah yang pertama, iaitu Allah Ta'ala telah menciptakan kita wala yatrukuna hamala. Kalau kita baca kitab usul salasah tu, dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala khalaqana wa razaqana. Allah Ta'ala telah memberi kita rezeki, telah mencipta kita dan memberi rezeki. Wala yatrukuna hamala, dan dia tidak meninggalkan kita dalam keadaan kebingungan. Iaitu kebingungan macam mana kita nak menghadapi musuh-musuh kita dalam muka bumi Allah Ta'ala ni. Betul, Allah Ta'ala dia bagi semua kita guideline yang jelas. Macam mana nak menghadapi orang kafir, macam mana nak menghadapi orang musyrikin, macam mana nak berhujah dengan ahli kitab contohnya, macam mana nak berhujah dengan orang munafikin, macam mana nak berhujah dengan etis, macam mana nak berhujah dengan pengikut-pengikut ahli bid'ah. Semua Allah Ta'ala dah terangkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tidak tinggalkan kita dalam kebingungan. Kemudian dia hantar pula Rasulnya untuk menjelaskan lagi perkara tersebut secara praktikal. Takkanlah dalam menghadapi musuh-musuh yang lain, masalah-masalah musuh dunia contohnya, masalah berhadapan dengan musyrikin, berhadapan dengan munafik, berhadapan dengan orang kufar, berhadapan dengan orang etis, semua Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Tapi takkan menghadapi syaitan Allah Ta'ala tak cerita dalam Quran dengan hadis. Kat situ telah memberi kita satu gambaran bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita cara kita nak menghadapi masalah-masalah tersebut. Sebab Allah Ta'ala alim, Allah Ta'ala itu maha mengetahui, alim, khabir, latif, sangat dalam ilmunya. Dia mengetahui apa yang berlaku hari ini sampai hari kiamat kelak. Dia tahu ya'lamu sirra wa akhfa, apa yang zahir pada yang dan apa yang terasa. Ya'lamu ma tukhfuna wa ma taksibun, apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu rahsiakan. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Bila Allah Ta'ala tahu, Dia pula yang cipta syaitan, Dia yang mencipta jin, maka Dia yang lebih tahu tentang hakikat jin dan syaitan. Oleh kerana itu, kenapa kita mengambil jalan penyelesaian yang bukan daripada Quran dan Sunnah dalam menghadapi jin dan syaitan? Lepas tu kita faham, ini kaedah yang asal ni, kaedah yang pertama ni, bahawa Allah SWT dan Rasulnya yang menciptakan jin dan iblis, Dia yang paling faham tentang jin dan iblis. Pasti Dia yang ceritakan cara untuk menghadapi jin dan iblis tersebut. Sebab itulah Allah SWT telah menurunkan Quran dan Sunnah supaya kita faham. Dan Alhamdulillah penulis kitab ni Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan membalas dengan ganjaran yang banyak, telah memudahkan jalan bagi kita dengan dia mengumpulkan nas-nas tersebut dalam sebuah kitab yang sederhana besarnya ni untuk kita kaji. Dan kita dah sampai dah ke poin yang ketujuh, iaitu kita hendaklah menentang syaitan, iaitu kita kena buat apa yang syaitan suka, itu yang kita kena buat keterbalikannya, kita kena buat lawannya. Dan apa yang syaitan benci, itu yang kita kena buat. Itu poin yang ketujuh. Dan kita berhenti pada poin yang terakhir, iaitu syaitan tak suka kalau kita
mengutip makanan-makanan yang jatuh. Syaitan suka biarkan makanan tu terbuang sebegitu saja. Maka oleh itu kalau ada makanan terjatuh, maka kutiplah, dan benda tersebut akan menyebabkan syaitan benci dan marah. Kita bincang sebelum dengan bab sujud contohnya. Kalau bila kita sujud, dia sujud sajadah tu, maka syaitan akan rasa sedih, lemah, akan rasa putus asa. Dia kata, aku ni Allah Ta'ala suruh aku sujud dan aku tidak sujud. Dan manusia semua Allah Ta'ala suruh sujud, semua bersujud. Bila sampai saja ayat sajadah, semua sujud. Maka syaitan pun rasa putus asa dan lemah. Kita sambung lagi. Hari ini pula bab kenderaan syaitan, muka surat 230. Marakib asyayatin wa buyutu syayatin. Kenderaan syaitan dan rumah syaitan. Dalam kitab dia kata, kuda-kuda dan haiwan-haiwan yang digunakan untuk berjudi dan sebagainya, sebagai jaminan atasnya, dianggap sebagai kenderaan syaitan. Hadzal marakibul jamal wal khail wal hamir fil qadim wa sayyara amsalha fil hadith ja'al liman fa bani islam fa idza kana sahibuha ghair syaghil laha kullaha mar'al qam yahtaju ila al-anqam, maksud digunakan untuk benda-benda yang jahat, maka benda tersebut jadi kenderaan syaitan. Kita kata kitab ni. Dia kata Rasulullah SAW telah bersabda, kuda ada 3 jenis. Iaitu kuda untuk Allah, kuda untuk Allah, kuda untuk syaitan, dan kuda untuk manusia. Kata dia, adapun kuda untuk Allah, bila kita faham kuda untuk Allah ni, bukanlah Allah Ta'ala naik kuda tu. Itu kita kena faham, ma'ruf lah tu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tak boleh menjisimkan makhluk, tidak boleh mentashbihkan, tidak boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu akidah kita. Tak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini perbuatan yang haram. Ibn Taymiyah rahimahullah kata, kita beriman kepada sifat-sifat Allah tanpa tashbih, tanpa kita menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, tanpa tamthil, tanpa memisalkan dengan makhluk, tanpa apa lagi? Tanpa ta'til, tanpa kita membuang sifat tersebut, tanpa tajsim, tanpa kita menjisimkan sifat tersebut, lagi tanpa takyif, tanpa kita menceritakan bagaimana sifat tersebut. Ini cara kita beriman dengan sifat-sifat Allah. Jadi bila kita kata Allah ada kuda untuk Allah, tak boleh kita samakan dengan makhluk. Kuda untuk syaitan dan kuda untuk manusia. Ada 3 jenis kuda dalam alam ni. Boleh juga kita kiaskan kereta lah. Ada kereta untuk Allah, kereta untuk syaitan, kereta untuk manusia. Adapun kuda untuk Allah, iaitu yang dipakai di jalan Allah, maka makanannya, kotorannya hingga kencingnya akan menjadi timbangannya. Masya Allah, di akhirat kelak. Macam juga kita, petrol yang kita pakai tu, lagi naik harga tu lagi banyak pahala kot. Tak ada kena-mengena dengan politik saja je. Ni kenderaan kita. Kita pergi berdakwah, tiba-tiba tayar pancit, kena tukar tayar. Allah Ta'ala akan masukkan mizan hasanat. Tol-tol yang kita bayar nak datang mengaji sini, daripada ombak datang sini, lalu ikut diuk tu, kena bayar tol RM2, balik RM2 lagi. Itu semua Allah Ta'ala akan hisabkannya dan dimasukkan ganjaran timbangan Allah Ta'ala akhirat kelak. Adapun kuda untuk syaitan adalah kuda yang digunakan untuk berjudi dan dijadikan jaminan untuk itu. Maksudnya kuda untuk syaitan ni, kuda yang digunakan untuk berjudi jadi kenderaan syaitan. Jadi kita boleh kiaskan, maksudnya apa-apa kenderaan yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenderaan tersebut akan menjadi kenderaan syaitan. Sebab itulah kalau saya selalu sebut, kalau orang tu dia nak jauhkan daripada iblis, dari gangguannya, janganlah dalam kereta tu ada patung satu. Patung. Kalau budak kecil nak main patung tu, kita biasalah nak apa, bear ke, teddy bear ke, SpongeBob ke, apa ke, tak kisahlah. Dah tua-tua bangka nak letak juga kucing, patung apa semua dalam kereta. Dia buat apa? Kan? Sama juga kalau anak-anak kecil 4-5 tahun ni nakkan apa, teddy bear ke, kita tak ada masalah kat situ. Ini dah tua-tua nak buat collector's item pula, nak susun dia punya
Nak susun ini apa ni Incredible Hulk, yang ni Iron Man, tu tua ni 20-an umur ni. Nak susun kat bilik. Dia tahu benda ni, ini semua patung-patung yang bukan layak untuk dia. Ini semua penyebab syaitan tak masuk dalam rumah. Itu juga dalam kenderaan tadi. Pertama, letak patung-patung dalam kereta. Yang kedua, masa muzik, dengan lagu Rihanna, dengan lagu apa semua tu, semua lagu haram. Kat situ syaitan akan ikut masuk dalam kenderaan dia tadi. Oleh sebab itu, maka kat situ dia akan banyak lagi gangguan-gangguan syaitan. Maka susah dia dapat hidayah, tidak lembut hatinya, tak suka dengan kuliah, tak suka dengan hadis Nabi. Sebab itulah orang yang suka dengan muzik ni, minta maaf sebut, saya kata, kalau siapa yang suka dengan muzik, itu Allah Ta'ala telah uji anda sekalian, maka dia tak akan suka dengan kuliah-kuliah yang lain. Tidak akan berijtimak pada seorang itu suka dengan Quran dan suka dengan muzik. Sebab tu kita kata, ini syaitan, kenderaan untuk syaitan digunakan untuk maksiat. Jadi kenderaan untuk maksiat ni syaitan akan gunakan. Ustaz, syaitan pun nak kenderaan ke? Syaitan pun perlukan kenderaan juga. Kita bincang sebelum kan. Wastafziz man istata'ta bi khaylika wa rajlik. Masa kamu kata kamu pergi sesatkan manusia ni dengan apa saja cara kamu boleh. Sama ada berjalan kaki ataupun dengan berkenderaan. Maksudnya kalau kita ada kenderaan, lagi mudahlah dia untuk pergi sesatkan manusia yang lain. Kalau ada kereta, nak pula kalau kita besar lagi laju, dia ramai-ramai kita tumpang kita orang ni, kita pergi syaitan pergi sana pula, pergi satu tempat yang lain untuk mudah dia menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu kita jangan jadikan kenderaan kita tu tempat maksiat, kerana dia akan digunakan untuk syaitan. Sedangkan kuda untuk manusia adalah kuda yang digunakan untuk mencari penghidupannya, cari rezekinya dan menghindarkannya dari kefakiran, kenderaan syaitan. Jadi kat sini dia nak bagi tahu kita, jadi jangan gunakan kenderaan untuk maksiat. Seterusnya, tergesa-gesa daripada syaitan. Sifat tergesa-gesa juga adalah sifat daripada sifat syaitan. Dalam bahasa Arab dipanggil al-ajalah. Al-ajalah, tergesa-gesa. Tergesa-gesa ni maksud dia macam mana? Bila dia buat dalam keadaan yang tidak tenang. Contohnya, seperti kita tengok seseorang bila dia dapat satu berita, dia terus tergesa-gesa untuk komen. Contohnya dalam Facebook lah contohnya, terus keluar berita je, terus dia nak komen. Tak apa, dia perhatikan dulu. Itu para ulama rahimahumullah, bila datang satu isu, dia takkan jawab terus, dia akan tengok, kaji dulu. Datang satu berita, dia takkan terus sebarkan. Dia akan pastikan dulu berita itu benar atau tidak. Yang ni sikap al-ajalah ni, sikap tergesa-gesa ni daripada syaitan. Betul, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata at-ta'anni minar rahman wal ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa bersifat tenang itu daripada Ar-Rahman, Allah Ta'ala, wal ajalah minasyaitan, dan tergesa-gesa itu daripada syaitan. Kecuali dalam bab apa ya? Tergesa-gesa ni daripada syaitan. Kecuali, ada kecuali kat situ. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Dawud, Nabi kata al-ajalah minasyaitan, kecuali 5 perkara, iaitu apa dia? Illa khamsah fa innaha min sunnati Rasulillah SAW, iaitu it'amut ta'am, memberi makan kepada tetamu. Jangan bagi tunggu lama-lama, dah sejam tak sampai makanan ni. Sebab itulah sunnahnya, kalau kita nak orang datang rumah kita, kita jemput makan tengah hari contohnya, tapi katakanlah tak siap lagi, kita kena keluarkan dulu makanan ringan dulu. Dia tak siap lagi, tunggu sejam, orang tu tunggulah. Dia dah ajak makan tengah hari, dia kata, kau makan tengah hari rumah aku, jangan makan pagi tau. Dia kata, dah declare, aku nak masak sedap-sedap ni. Dia pun tak makan pagi, tiba-tiba sampai terlambat pula hari tu. Dia siap makanan tu lambat. Tunggu orang tu pun lapar, tunggulah. Jangan, kita kena bagi dulu makanan apa, kita keluarkan dulu. Biskut ke, kuih ke, apa, keluar dulu. Ini sunnah. Bukan kita kata rekaan, ini sunnah. Kalau kita baca hadis berkenaan Abu Talhah kan, mana kata hadis Abu Talhah? Abu Talhah ni ada 2 di kalangan sahabat. Satu Abu Talhah kaya, satu Abu Talhah miskin. Yang ni Abu Talhah kaya. Abu Talhah kaya ni pernah sekali ada orang datang jumpa Nabi SAW. Dia kata ada
datang untuk minta, untuk jadi tetamu, datang nak tumpang duduk kat Madinah ni. Maka Nabi SAW kata, aku tak ada benda nak bagi, rumah aku tak ada benda, kosong. Ada sesiapa tak yang sanggup jadikan sahabat kita ni sebagai tetamu? Maka Abu Bakar pun tak ada, Umar pun tak ada juga. Tak ada benda dalam rumah, mereka miskin. Lalu Abu Talha kata, meh datang rumah aku, jemput datang. Dia datang rumah Abu Talha, tak ada kat rumah. Isteri dia ada. Apa isteri dia buat? Isteri dia turun dengan lu kurma-kurma apa semua lu bagi. Sebab Abu Talha tengah siapkan kambing, nak masak kambing. Kambing nak kena sembelih, nak kena lapah, apa semua. Jadi dia bagi kurma, dia bagi air dulu apa semua. Kemudian baru lepas tu dia bagi orang putih kata entree apa? Entree ke entree? Entree. Tak kisahlah apa bahasa dia pun. Itulah dia. Bagi dulu appetizer ke apa ke, bagi dia, jangan bagi lapar. Itu sunnah. Sebab tu kata Nabi SAW, yang nombor satu ialah it'am ta'am, bagi makan. Satu juga macam apa yang berlaku di Pahang sekarang kan. Jangan kita, tak apalah kita relax dulu, tunggu dulu keadaan. Tak, terus kita bagi bantuan. Kita hantar, Alhamdulillah, ada sahabat-sahabat sunnah kita yang telah menghantar 3 buah lori 5 tan ni lori tu, makanan apa semua ke Pahang. Alhamdulillah, dari kalangan ahli sunnah kita. Sebab terkena juga yang kena tu ahli sunnah juga yang terkena dekat Pahang tu. Yang kedua, it'amut ta'am. Yang kedua Nabi kata tajhizul mayyit, mempersiapkan mayat. Ini kena cepat-cepat. Tak boleh tunggu-tunggu. Yang ketiga, apa dia? Tazwijul bikr, mengahwinkan anak dara. Maksudnya kalau kita ada anak perempuan yang muda-muda belia lagi, kahwinkan dia. Jangan tunggu lambat-lambat sangat. Kalau dia tunggu lambat-lambat nanti lambat hasil anak tu nanti. Bukan kita kata lambat menghasilkan anak. Kalau dia umur 20, saya ada sahabat yang hampir sama umur dia, lebih kurang saya. Anak dia dah 6-7 dah. Saya kahwin lambat, saya baru 3. Dia dah 7 anak dah. Anak nombor 1 dia dah jadi 2 dah. Dah 8 tahun dulu dah menikah. Jadi kita kata Alhamdulillah, barakah dia. Jadi kita kata kat sini tazwijul bikr, pertama menyelamatkan dia daripada maksiat. Yang kedua, mempercepatkan penghasilan keturunan-keturunan yang baik. Baru-baru ni saya bincang dengan doktor di Hospital Al-Islam tu dekat Kampung Baru tu. Dia kata kalau dulu umur maksimum bagi wanita untuk bersalin dia kata 40. Tapi sekarang banyak doktor kata 35. Sebab badan manusia sekarang ni semakin lemah, tak kuat macam orang dulu. Lepas tu kita tengok macam sebahagian wanita dia umur 35 pun bila lahir anak tu badan dia dah lemah, dah sakit, dah tak larat dah. Akhirnya kena operate apa semua. Tapi kalau umur dia 20-an dia masih kuat lagi. Tapi 20-an baru universiti ustaz, baru tahun 2 universiti. Macam nak kahwinkan dia baru tahun 2 universiti ustaz, kan tak habis belajar lah apa semua. Itu pandai-pandai tuan-tuan sekalian nak buat macam mana uruskan. Sebab kita sekarang ni di fitnah dengan fitnah career, betul tak? Mula-mula degree, dah ada degree, dia tengah buat master pula ustaz. Master pula tak habis-habis, 3-4 tahun master. Dah habis master, PhD pula ustaz, habis lah. Lepas tu kita kita mudahkan dengan cepat. Iaitu bila datangnya lelaki yang salih, yang baik akhlaknya, maka terimalah lamaran lelaki yang baik dan salih tadi. Ustaz, dia tak ada kerja lagi. Dia tak ada kerja. Kalau dia seorang lelaki yang rajin, yang salih, kan budak-budak baru graduate balik, memanglah tak ada kerja lagi. Tapi Allah Ta'ala akan bukakan rezeki bagi dia. Allah Ta'ala akan bukakan rezeki bagi dia. InsyaAllah dia akan jadi. Ustaz Adli mula-mula sampai dulu, dia kata masa dia cerita kat saya, nak cerita kat dia pula ni cerita. Dia kata mula-mula saya belajar Yaman, pertama di Yaman, universiti yang dia belajar tu, kerajaan Malaysia tak iktiraf pun dia punya sijil tu. Tak iktiraf pun sijil. Datang Malaysia tak tahu apa. Tapi Alhamdulillah, dia orang yang dikenali di kalangan sahabat-sahabat dia sebagai orang yang kuat pegang pada agama, kuat berdakwah apa semua. Alhamdulillah, Pak Mentua dia terima lamaran ni. Dia kata aku tak ada benda, kosong, tak ada apa. Ya Allah SWT bukakan rezeki bagi dia. Alhamdulillah. Sekarang ni bagus, rumah besar, kereta besar, apa semua. Nak apa lagi? Tapi kita sekarang selalu tengok orang tersebut dari segi keduniaan material. Dia tengok dia ni kerja apa semua.
InsyaAllah Ta'ala akan buka rezeki ni. Kalau dia, pertama kalau dia salih, yang kedua kalau sunnah, lagi lah sunnah pula tu. Kalau sunnah lagi apa lagi ya, kahwinkan je lah. Dan sekiranya anak perempuan tu setujulah. Yang ketiga syarat dia, la tunkahul al-ayyamu hatta tusta'mar. Al-thayyib hatta tusta'mar. Tidak boleh menikahkan perempuan anak dara sehinggalah kita minta izin kat dia. Dan tidak boleh mengkahwinkan seorang yang janda sehingga dia memberi arahan. Tusta'mar. Ketiga tu buat kahwin pula tu. Tajhizul mayyit, yang ketiga mengkahwinkan anak. Kemudian qada'ud dain, tak termasuk dalam perkara yang tergesa-gesa ni ialah qada'ud dain, iaitu bayar hutang. Tak boleh kata bayar hutang kita tunggu-tunggu dululah. Hutang ada terus bayar, qada'ud dain. Yang kelima, at-taubatu minadz-dzambi. Taubat daripada dosa, dia kena bersegera. Sebab tu Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada pengampunan daripada Tuhan kamu. Maksudnya taubat tak termasuk dalam perkara yang boleh ditangguh-tangguh. Adapun perkara lain ni kita kata bukan tangguh-tangguh, ialah kita kena fikir secara meluas dulu. Contohnya dakwah. Nabi SAW bila dia hantar wakil untuk berdakwah, Nabi dipastikan dia tahu dulu siapa golongan yang nak pergi dakwah ni. Macam kita kata, jom kita pergi dakwah. Kat mana? Kita pergi Sabah. Pergi Sabah belasah je pergi nak ajar. Tengok-tengok orang situ banyak lagi mukaddimah penting yang kita tak tahu. Yang kita dia tak tahu lagi benda-benda yang asas yang tak kenal. Kita nak pergi sana nak cerita pasal bab bid'ah contohnya. Nak pergi pasal bab sifat Allah Ta'ala, bab tinggi ni. Ini kita kata benda yang tak manfaat, la yanfa'. Itu kata Ali radhiyallahu anhu. Berkata Ali yang terkenal dalam Sahih Bukhari itu, hadithun nas bima ya'rifun. Kamu cakaplah kepada manusia dengan apa yang mereka kenal, tahu. Aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluhu, ayyukadziballahu wa rasuluhu. Adakah kamu nak Allah Ta'ala dan Rasulnya didustakan? Sebab apa? Kamu pergi dakwah ke orang tu dalam keadaan kamu tak tahu latar belakang mereka. Lepas tu Nabi SAW dia akan kaji dulu. Sebab tu dia hantar Mu'az bin Jabal, kata, wahai Mu'az bin Jabal, kau akan datang kepada satu kaum di kalangan ahli kitab, araqul quluban, hati yang paling lembut macam ni, alyanu apa, hati yang paling lembut, alyanu quluban, hati yang lembut. Maksud dia tahu orang yang dia pergi dakwah ni bukan orang hati keras. Jadi Mu'az, kau kena ubah style. Kan juga dalam apa saja bentuk perbuatan kita nak merancang apa program, nak merancang kita punya, hatta merancang perkahwinan tu pun perlukan ada ketenangan, al-anat bahasa Arab panggil. Ya, memang kita kena cepat-cepatkan berkahwin, tapi dia kena dalam merancang tu pun kena rancang dengan ya, sebab tu Allah Ta'ala dia ciptakan alam ni, dunia ni berapa hari? 7 ayam, 6 masa, 6 hari Allah Ta'ala dalam masa 6. Kenapa Allah Ta'ala lemah untuk menciptakannya dalam sekelip mata? Tak. Kata para ulama, kenapa Allah Ta'ala buat alam ni dalam 6 masa, 6 waktu, 6 hari dalam Quran sebut? Dia tak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala pun bila buat sesuatu dia ada perancangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila nak mengadakan satu arahan kepada para malaikat, dia akan beritahu siapa dulu? Jibril. Malaikat Jibril akan beritahu pada malaikat yang orang nampak tak sistematik. Yang ni kita nak. Lepas tu kata al-ajalah, tergesa-gesa ni banyak benda lah. Tergesa-gesa dalam, lepas tu tergesa-gesa ni syaitan. Tergesa-gesa ni syaitan. Bila tergesa-gesa dia akan buat dengan, pertama, tak merujuk ahli ilmu contohnya. Lepas tu dalam bab perkahwin pun betul, kahwin kena cepat. Tapi orang lelaki bila nak milih dia kena ada ketenangan. Kita nak macam orang desperate sangat nak menikah, sebab apa saja yang lalu, membujur lalu, melintang patah, angkut semua. Gelap tu tengok. Lalu melintang patah, asalkan ada je perempuan offer, jadi. Jangan. Itu juga dengan orang wanita juga, minta maaf saya sebut, zaman sekarang ni untuk wanita nak mencari lelaki yang saleh tu susah. Ya betul, kena cepat, tapi dapat di masa semua juga tak boleh. Kita kena ikut syarak syar'i. Sebab tu kena rujuk pada ahli ilmu. Sekarang banyak kali bila berlaku masalah keluarga, bila berlaku hubungan antara suami isteri tersilap kan, contohnya berlaku bergaduh ke apa ke, al-ajalah, tergesa-gesa untuk menceraikan, tergesa-gesa untuk
Marah. Tak rujuk ahli ilmu. Akhirnya perbuatan dia berdasarkan emosi, berdasarkan yang singkat, akal yang singkat. Manusia ni macam mana alim sekalipun, bila dia itu telah dikawal oleh emosi dan akal dia semata-mata, maka sikap dia, perbuatan dia pasti tersilap juga nanti. Lepas Nabi SAW dia suruh wasyawirhum fil amr, wasyawirhum fil amr, dan kamu berbincanglah dengan mereka itu dalam urusan-urusan mereka, fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah kuatkan azam, dah kuatkan segala urusan kamu, fatawakkal 'ala Allah. Itu dia. Jadi kat 5 tadi dibenarkan dalam kita, maksudnya bersegera. Adapun dalam hadis lain pula dia kata as-salatu, dan hadis lain pula hadis riwayat Tirmizi dan juga Ahmad dengan sanad yang baik. Dia kata antara termasuk juga tak termasuk dalam perkara yang kita boleh relax dulu, kita fikirkan jalan dia dulu, ialah salat bila datang waktunya. Maksudnya ini tergesa-gesa. Kan kita kat rumah tengah bersama dengan keluarga, main dengan anak, tiba azan. Kat situ kita kena tergesa-gesa untuk mendatangi masjid tersebut, terutama sekali orang lelaki. Betul kata hadis Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya, macam manakah Rasulullah SAW kat rumah? Kata Rasulullah SAW kat rumah macam lelaki biasa, menjahit kasut, pakai baju. Tapi bila datang waktu salat, seumpama Rasulullah SAW tak kenal kami lagi dah. Bila datang waktu salat, seumpama Rasulullah SAW tak kenal kami lagi. Maksudnya apa? Bila azan, lantaklah tengah main ke, tengah apa, stop, pergi ke masjid untuk mendirikan salat. Ini Nabi SAW. Berarti kita dalam bab ni ada atat wal janazah idza hadarat wal ayyum idza wajad al-kufu. Kata apa ni? Kata hadis ni tadi kita kata bersegera menikahkan anak dara kan. Tapi ada hadis lain dia kata apa? Tak termasuk dalam 3 ni. Pertama, as-salatu idza atat, salat ketika masuk waktu. Yang ketiga, jenazah bila dia hadir. Yang ketiga, anak dara tadi untuk dikahwinkan. Tapi apa? Idza wajadat al-kufu, bila datang dia punya sekufu yang sesuai untuk dia. Dalil bahawa nak kahwin betul lah kena segera. Tapi segera tu juga kena fikirkan keadaan sekufu tadi, fikirkan agamanya, dan fikirkan yang isu-isu lain lah kita kata. Waktu bila kahwin ni sekufu dan juga agama. Nombor 1 agama, yang kedua sekufu. Al-kafa'ah. Kafa'ah ni penting. Bila tak sekufu nanti kita akan banyak benda yang kita tak ngam nanti. Kalau aku suka sengkong, kau suka apa? Kau suka keju, kan tak kena nanti ya. Tak sama dia punya taste. Sama lagi, maka hendaklah kita melakukan yang berbeza daripada syaitan dan mengikuti apa yang menyebabkan Allah redha. Kerana itu Allah Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Asaj Abdul Qais, seorang sahabat nama dia apa? Al-Asaj bin Abdul Qais, Puak Bani Qais. Ingat pernah Puak Bani Qais tak? Puak Bani Qais ni datang daripada Bahrain sana untuk berdakwah jumpa Nabi SAW. Jadi Puak Bani Qais ni, dia kata kami tak datang jumpa Nabi SAW melainkan pada bulan-bulan yang haram kan. Nampak tak? Al-Asaj bin Qais ni, dia ketua kaum dia. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni tak datang jumpa kamu melainkan pada bulan-bulan yang haram saja. Sebab apa? Pada bulan yang haram ni kami tak diserang oleh puak mudar. Jadi bila Nabi kata, habis itu kamu datang untuk apa? Untuk mengaji. Nabi kata, marhaban li talibil ilm, selamat datang kepada orang yang belajar ilmu. Ghaira khazaya wala dandama, kamu tidak akan menyesal dan kamu tidak akan rasa terhina dengan datang mengaji kat sini. Lalu Nabi pun ajarlah benda apa semua. Kemudian last kali Nabi puji dia. Dia kata, sesungguhnya pada kamu ini Al-Asaj bin Abdul Qais ada 2 sifat yang disukai Allah. Inna fika khaslataini yuhibbuhumullah, al-hilmu, iaitu santun, bersifat sopan santun, wal anah, dan bersikap cermat, iaitu tidak tergesa-gesa tadi. Kenapa tak? Dia nak mengaji agama, tapi dalam keadaan dia nak mengaji agama, semangat dia tadi, dia tidak tergesa-gesa. Sebab dia tahu keselamatan tu yang lebih penting. Atau kita dalam umat Islam kita sekarang, terutama sekali pemuda-pemuda sekalian,
Kita sekarang bersemangat untuk menegakkan sunnah, bersemangat untuk mencegah yang mungkar dan menegakkan yang ma'ruf. Tapi pada masa sama jangan kita tergesa-gesa dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya dilakukan, yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang lain, seperti pergi buat di jalanan-jalanan sana, pergi berdemonstrasi dengan cara yang tak syar'i, terjerit-jerit, pergi maki orang sana, maki orang sini. Dengan apa? Dengan tujuan kononnya nak memperjuangkan Islam. Kita lihat banyak anak-anak muda di universiti dulu, masa saya belajar dulu, mereka ni tergesa-gesa nak memperjuangkan Islam. Sedangkan waktu universiti tu waktu untuk apa? Mengaji. Berapa banyak kitab yang kita kena baca kat universiti, tak mengajar. Pergi mana? Pergi sibuk nak dakwah. Kita pergi dakwah orang asli, dakwah kat sekolah sana, dakwah sekolah sini. Jadi diorang ni tertipu dengan dakwah tadi. Rasa seronok lah kita pergi universiti program kan. Fadi UAE tu kan. Fadi tahulah UAE macam mana. Persatuan Pelajar Islam Selangor, Persatuan Pelajar Islam Johor, Persatuan Pelajar Islam sana, pergi sekolah. Lepas kelas terus pergi, lepas kelas terus pergi. Kuliah-kuliah yang kita ada, kuliah Sahih Bukhari, kuliah hadis, kuliah akidah pun tak dihadiri. Akhirnya apa yang sepatutnya mereka belajar kat universiti tak dapat. Sebab apa? Tergesa-gesa tadilah. Tergesa-gesa kononnya nak tegakkan negara Islam tadi. Ini tergesa-gesa. Macam tu juga dalam belajar bahasa Arab, belajar agama tergesa-gesa mah. Ada juga orang belajar nak tergesa-gesa. Ustaz, kami nak apa kitab ni lambat sangat, nak khatam ni ustaz, bila nak khatam ni? Ada selawat tergesa-gesa. Ustaz, kita dah setahun baru berapa muka surat. Mana boleh macam ni? Belajar kena sabar. Ustaz, kita baca kitab asas dulu. Kita baca kitab akidah yang asas dulu. Oh tak nak ustaz, saya nak mengaji kitab akidah tahawiyah. Kamu tak faham lagi yang asas ni. Fiqah, nak belajar kitab fiqah tebal terus, nak belajar kitab fiqh 4 mazhab terus. Mazhab Syafi'i pun tak lepas lagi. Contohnya tergesa-gesa dalam mengaji. Bab taharah pun tak lepas lagi. Nak cerita pasal bab negara Islam. Masa kami belajar dulu, kalau masuk pergerakan Islam ni, nak mengaji kitab apa? Mengaji kitab fiqh al-ahkam as-sultaniyah, hukum kenegaraan. Sekali guru saya kata, kau nak belajar kitab fiqhul ahkam sultaniyah, bab-bab akidah kita asas pun tak habis khatam ni, nak cerita pasal fiqh kenegaraan. Bab-bab istinja pun tak lepas lagi, nak bab fiqh kenegaraan. Kata ini tindakan yang tergesa-gesa, yang tidak menyebabkan seorang itu binasa. Itu tergesa-gesa daripada syaitan. Seterusnya, menguap. Di antara perkara yang disukai syaitan dari manusia adalah menguap. Ustaz, menguap ni bukan ke benda yang biologi ya? Memang ada biologi, tetapi kita kata ada juga menguap tu yang datang daripada syaitan. Kerana itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menahannya semampu kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dari Nabi SAW dalam bersabda, menguap adalah daripada syaitan. At-tatha'um bin syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyarudhu mastata'. Maka bila seorang kamu menguap, hendaklah dia tahan semampunya. Fa inna ahadukum idza qala macam itulah menguap, macam tu kan, menganga mulut tu kan, muka tu kan hodoh. Bila menganga, betul tak? Menguap kan hodoh rupanya. Jadi tu mesti tutup macam ni. Kau tak nampak muka hodoh tu. Bukan sekadar tak nampak muka hodoh, ya. Sekarang tu kan syaitan syaitan mentertawakannya. Okey, muttafaqun alaih. Sebab apa? Kenapa Nabi suruh buat macam tu? Kerana li'anna at-tatha'ub alamatul kasl. Kerana mengantuk itu, menguap-menguap tu tanda kemalasan katanya. Wasyaitan yu'jibuhu wa yafrahuhu minal insan kaslahu wa futurahu. Kerana syaitan sangat suka orang yang malas. Kerana dengan demikian amal seorang dan sesungguhnya kesungguhannya yang dapat meningkatkan derajatnya di sisi Rabbnya akan berkurang. Maksudnya bila dia malas, maka malas nak mengaji, malas nak mengajar, malas. Sebab tu kita tahan muak tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau taklah ustaz, doktor kata ini biologi, kita itu doktor lah yang kita tanya hadis Nabi SAW, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan nanti kau nak cakap apa, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ubat yang ke-8 pula, taubat dan istighfar. Jadi untuk menghadapi syaitan ni kena banyak taubat dan istighfar. Perkara yang dapat dilakukan manusia untuk melawan syaitan adalah bertaubat dan istighfar serta kembali kepada Allah jika syaitan telah menyesatkannya. Inilah ciri orang yang saleh. Allah Ta'ala kata, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun.
Sesungguhnya orang yang bertakwa itu bila mereka ditimpa bisikan dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Maksudnya taubat terus. Sebab itulah kita jangan tangguhkan taubat. Jangan kata, alah, aku kan buat lagi dosa ni nanti, biar kita kumpulkan dosa tu dulu, lepas tu taubat sekali. Jangan. Ini syaitan. Betul, biarlah kita buat dosa, taubat, buat dosa, taubat, buat dosa, taubat, lebih baik daripada kita mengumpulkan dosa-dosa tu pada peringkat yang akhir, kononnya baru nak taubat. Bila taubat ni, bila pergi Mekah nanti, tahun depan aku rancang nak pergi umrah bulan 4 ni, kata tu aku nak taubat. Tidak. Umur 40, setengah orang kata aku nak tunggu umur 40, ada setengah orang kata nak tunggu pencen, ada setengah orang kata bila nak sampai setengah-setengah umur, bila aku dah kahwin nanti. Setengah orang dia kata dia berzina, nanti aku dah kahwin, nanti aku nak berhenti daripada benda-benda ni semualah. Tak. Kalau dia kata macam tu, saya masa dah kahwin tu dia akan buat lagi. At-taubah kena sekarang. Kata orang nak berhenti rokok contohnya, hisap rokok. Bukan kata aku nanti 2014 nanti, birthday aku nanti 20 hari bulan sekian-sekian, baru aku nak berhenti rokok. Tak, birthday aku nak berhenti rokok. Tak ada. Lepas tu mesti hisapnya balik. Akhirnya aku tunjuk berhenti tahun satu lagi pula. Mesti orang suka tangguhkan. Ini bagi taswif. At-taswif, suka mensaufa bahasa Arab kata. Saufa tu akan buat. Ini ikut syaitan. Sebab tu kita kata, Allah SWT kata, yatub alladzina yatubuna min qarib, iaitu yang taubat min qarib, bila dekat apa yang mereka telah lakukan kesalahan tadi. Jadi kalau siapa telah melakukan syirik, terus taubat. Bila pernah melakukan maksiat dan dulu, terus taubat, tanpa kita menangguh-nangguhkan perbuatan tersebut. Sebab tu dalam hadis yang sahih, Nabi kata, Allahus sahaul laili wan nahar, Allah itu memberi rezeki siang dan malam. Akan sampai amalan yang malam sebelum tibanya waktu siang, dan akan disampaikan kepada Allah amalan yang siang sebelumnya waktu malam. Maksudnya taubat orang buat dosa malam tadi, kalau taubat terus Allah Ta'ala akan bagi keampunan sebelum waktu siang sampai. Kata amalan tadi pukul 2 dia buat maksiat, pukul 3 dia taubat, pagi itu macam mana tak ada dosa lagi dia lah. Sebab tu dia kata terus taubat. Cuma taubat ni diperlukan ada asas lah. Asas dia ialah, apa asas taubat? Apa asas taubat? Asas taubat ialah dia kena tahu ilmu bahawa benda tersebut ialah maksiat. Orang yang tak taubat ni, siapa yang tak taubat? Kata hadis Nabi, kata para ulama, siapa yang tak taubat? Yang tak taubat ni satu, orang yang jahil, sebab dia tak tahu benda tu salah, betul tak? Dia tak tahu, katakan dia tak tahu perbuatan tu salah, dia takkan taubat dari kesalahannya. Yang kedua, kata para ulama, yang tak taubat tu ialah ahli bid'ah. Satu orang yang jahil, sebab dia tak tahu yang benda tu buat tu salah, dia tak taubat daripada kesalahannya. Contohnya orang makan riba, dia tak tahu riba tu salah, dia tak taubat daripada kesalahannya. Yang kedua, ahli bid'ah. Ahli bid'ah pula dia sangka kesalahan tu benda yang betul. Dua ni, sebab tu kita kata asas kepada taubat ialah ilmu. Dia sedar bahawa apa yang dia buat tu ialah satu kesalahan, barulah itu kita katakan taubat. Kemudian baru datang lepas tu penyesalan. Sebab datangnya penyesalan dan rasa bersalah tadi bila tahu yang dia buat perbuatan tersebut telah melanggar perintah Allah. Apa yang dia buat itu layak untuk mendapat azab Allah. Sebab tu kalau kita tengok orang bila datang kelas baru kata, ya Allah Ustaz, baru saya tahu benda ni haram. Bertahun-tahun yang saya dah buat dah Ustaz. Ustaz baru ada menyesal rasanya, kemudian dia rasa berdosa. Itu baru asasnya benar. Ini orang yang jahil, mana nak taubat macam mana? Itu asasnya al-ilm. Jadi kata dalam Quran ni, massahum ta'ifun minasyaitan. Ta'if dalam ayat itu ditafsirkan sebagai kegudahan kerana dosa ataupun terkena dosa. Sedangkan ucapan tadhakkaru artinya balasan Allah Ta'ala dan pahalanya, janji dan ancamannya, maka mereka bertaubat. Nampak tak? Maksudnya tadi, iaitu bila dia terkena dosa, maka dia tadhakkaru, mereka ingat kepada Allah. Ingat tu maksudnya apa? Ingat balasan Allah, ingat pahalanya, ingat janjinya, dan ingat ancamannya. Jadi nak ingat benda-benda ni semua, ingat pahala, janji, ancaman dan balasan ni dengan apa? Ilmu. Ya, mungkin masa dia lakukan perbuatan tersebut dia lupa. Memang manusia ni, dia ketika dia lakukan maksiat, sebenarnya dia lupa perbuatan tu maksiat. Dia kena tahu dalil apa semua dia tahu. Tapi apa yang menyebabkan dia kembali kepada Allah ialah ilmu tadi. Lepas tu kita, orang yang tak ada ilmu, bila nak taubat, dia tak tahu ke mana nak kembali.
akhirnya dia kembali kepada tempat yang salah. Itu pergi masuk tarekat lah, pergi masuk apa, belajar ilmu salah. Dia nak belajar agama, tapi dia pergi jumpa guru yang salah. Guru tersebut bukan yang mendekatkan dia kepada Allah, bukan mendekatkan dia kepada Quran dan Sunnah. Guru tadi mendekatkan dia kepada syaitan. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, ada golongan dalam Quran akhirat nanti, Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, siapa yang telah sesatkan kami. Minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina, jadikan dia bawah di tapak kaki kami. Liyakuna minal asfalin, supaya mereka terbawa orang bawah, kami nak pijak-pijak dia. Sebab apa? Cari guru yang salah. Guru yang tak baca kepada Quran, guru yang tak baca kepada Sunnah. Sebab apa? Asas dia tadi, mula-mula tadi, asas dia mula-mula suruh mengaji kat tempat yang mengajar Quran dan Sunnah. Bukan main mengaji semua. Ustaz bersalahnya, ustaz ni best, ustaz tu ceramah best. Bukan ikut ceramah best tak best, tak. Kalau ikut ceramah best tak best, banyak lagi ahli bid'ah pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum dulu dan zaman selepasnya. Mereka ni pakar dalam bercakap. Allah Ta'ala kata, bila mereka bercakap, tu'jibuka ajsamahum. Bila mereka bercakap dengan Allah Ta'ala kata dalam Quran, bila orang munafik ini, bila mereka berkata, kamu akan merasa takjub dengan kata-kata mereka. Bila disebut berkaitan dengan Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani salah satu orang yang pertama yang menolak qada dan qadar. Pada zaman Ibnu Umar ada Ma'bad al-Juhani. Nama orang lelaki ni Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, kalau kita baca Imam al-Zahabi cerita pasal Ma'bad al-Juhani ni, dia pakar pidato. Bukan saya kata sebab setiap orang semua pidato tu jahat, bukan. Tapi ini para ahli bid'ah ni, dia mesti pakar bercakap. Kena tak orang ikut cakap dia. Sebab dia tak ada dalil, dia tak ada hujah. Hujah dia ialah cara tarikan dia bercakap. Jangan tertipu dengan apa-apa kata-kata yang menarik ini. Lepas tu kita tengok para ulama kita, dia sangat berhati-hati daripada benda ni. Jangan tertipu dengan sedapnya cerita, sedapnya apa ceramah, sedap tidak. Yang penting ialah ada tak dia pegang pada Quran dan Sunnah, ada tak dia tengok rujuk hadis yang sahih. Baru dah tak tersimpang daripada ajaran yang benar. Ini kita tengok asal nampak macam alim warak sikit dia, berair lebam dua je habis. Kita dah kata wali dah terus. Dia pula ditipu pula, datang mimpi pula. Malam tadi rupanya aku ambil kamera kat kubur Tok Syekh tu, tiba datang Tok Syekh tu duduk kat kubur tu. Macam ni senang lah. Lepas ni aku nak angkat Ustaz Ali, aku kata malam tadi Rasulullah kata Ustaz Ali ni keturunan Nabi. Habis semua datang. Senang je tu kaedah ahli bid'ah. Dia bukan asal dasar ilmu. Dia kata apa? Malam tadi Rasulullah datang kata, "Oh, Syekh fulan ini adalah cucuku." Sedangkan dia bukan keturunan Nabi pun. Dia cucuku. Maksud menunjukkan betapa hebatnya Nabi gelarkan dia sebagai cucu. Mimpi. Modal ni biasa, sentuh style dia. Tarikan nak tarik orang. Tak, kita tahu Quran dan Sunnah. Ustaz tu sekadar kalau dia bercakap Quran dan Sunnah, kita patuh dia. Bila tak mengaji Quran dan Sunnah, tengok tu apa jadi. Lepas tu macam Samiri. Dengan cerita Samiri. Samiri ni siapa? Pernah dengar cerita Samiri tak? Pernah dengar cerita Samiri tak? Samiri ni zaman apa? Zaman Nabi Musa kan. Dia ni pengikut Nabi Musa asalnya kan. Lepas tu Nabi Musa bila nak pergi kan, Allah Ta'ala kata dalam Quran, bila ya Bani Israel laqad anjaynakum min aduwikum, wahai Bani Israel, kami telah selamatkan kamu daripada Fir'aun. Wa wa'adnakum janibat turil aiman, dan kami telah janjikan kau supaya kamu beribadah dekat bahagian sebelah kanan gunung Tur Saina. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, kami telah bagikan manna wassalwa. Maksudnya Allah Ta'ala suruh orang Yahudi ni ramai-ramai pergi dekat Tur Saina beribadah kat situ. Yang first kali datang ke Tur Saina siapa? First kali Nabi Musa. Nabi Musa paling cepat dia pergi. Ni lah dia kata tergesa-gesa dalam beribadah. Ni boleh. Allah Ta'ala, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, kenapa kau ni tergesa-gesa ni? Wahai Musa, kau ni paling cepat sekali sampai. Kata Nabi Musa, qalahum ulai ala athari, mereka tu dekat belakang ya Allah, on the way nak jumpa kita, nak pergi nak dekat Tur Saina. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku segera ni Allah
supaya aku dapat keredaan yang lebih darimu ya Allah. Nampak tak? Maksudnya bersegera dapat keredaan lebih dalam beribadah. Sebab itulah kata ulama, suratul istijabah, cepatnya kita menyahut seruan Allah itu adalah membezakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang biasa. Waktu para sahabat radhiyallahu anhum dapat dia arahan terus terima. Banyaklah kisah dalam Quran dan sunnah kan. Bila dapat arahan terus kata arak haram terus buang. Tak ada kata ni last call. Last call ni, last call. Tak ada last call tak ada. Bila dia dengar dari Rasulullah SAW, seorang sahabat ni, dia kata dia tak suka makan tharid. Tharid ni satu jenis bubur, gandum pun semua, kacau, dia tak suka. Bila kata Rasulullah SAW suka tharid, aku suka tharid lah, dia tu berubah. Cepatnya dia berubah, nak ikutkan Nabi SAW. Betul, jadi Nabi Musa tadi, saya patah balik, dia awak ajil tu ilaika rabbil tarda. Kalau rupa-rupanya tengah Nabi Musa pergi dulu, rupanya Samiri dah sesatkan. Saya nak ambil point apa, Samiri ni dia sesatkan orang. Bukannya macam tu saja dia sesatkan, tak. Dia berdalilkan apa dia? Dia gunakan hujah Nabi Musa juga. Atau Allah kata dalam Quran, Allah Ta'ala kata walaqad fatanna qaumaka waqad inna fatanna wa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum Samiri. Kami nak uji kaum kamu dan kami telah hantar dengan dia uji kami dengan Samiri. Samiri telah menyesatkan mereka. Nabi Musa kata kat Samiri, wahai Samiri, qad wa'adakum rabbukum wa'dan hasana. Allah Ta'ala telah bagi janji yang baik. Afatala alaikumul ahdu. Adakah kamu ni tak dipegang janji ni lama sikit ke? Aw aradtum atau kamu ni ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum, atau kamu nak dapat kemarahan daripada Allah. Fa akhlaftum mau'idi, maka kamu langgar perjanjian dengan aku. Apa kata kaum dia? Qalu ma akhlafna bimalkina, atau bimilkina, kami tidak langgar ni atas kami punya kehendak ya wahai Musa. Dia kata sesungguhnya kunna humilna auzaran min zinatil qaum, punya kami dulu ada barang-barang emas yang kami ambil daripada kaum terdahulu. Masa dekat Mesir dulu, orang-orang Kibti ni ada simpan barang kat orang, ataupun barang-barang emas tinggalan Fir'aun tadi. Jadi tinggalan emas tadi tu nak buat apa? Dia cairkan benda tersebut. Faqadhafnaha fakadzalika alqa Samiri, maka mereka pun cairkan tadi emas tadi itulah. Nak buat apa kan ni semua hasil tinggalan lama-lama. Apa kata Samiri? Apa Samiri buat? Wa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuar. Dia buat satu anak lembu. Ada soalan lahu khuar, lembu yang boleh berkeluar suara. Apa dia kata? Dia kata hadza ilahukum, ini Tuhan kamu, wa ilahu Musa, dan Tuhan Musa. Fanasiya. Nampak tak? Dia bukan kata ini aku cipta Tuhan ni, tak. Dia akan kata apa? Ini Tuhan Musa. Dalil bahawa orang yang sesat ni dia akan pakai hujah apa? Hujah Nabi buat. Lepas tu tengok ada ajaran sesat, terdekat sesat. Dia kata ni tarikat Nabi ni. Kita masa Nabi buat, Nabi rahsiakan. Anak-anak murid dia tertentu sahaja. Siapa lah macam tadi tu, geng habaib yang sesat ni. Bila dia kata ini, mana kau dapat amalan ni? Tak, aku bermimpi Nabi pesan suruh buat macam ni. Nabi pesan dia ni ialah cucu. Ini kata ajaran sesat, kata tak. Sama macam Samiri buat tadi. Sebiji yang Samiri buat tadi. Dia tak sesatkan orang dengan apa? Dengan kata tak, ni rekaan aku sikit. Takkan cakap dia rekaan aku. Dia akan kata ini adalah daripada Musa. Allah Ta'ala jawab balik, afala yarawna alla yarji'u ilaihi min qawla. Kamu tak tengok ke lembu ni tak boleh balas kata-kata. Wala yamliku lakum darran wala naf'a. Mereka tak memiliki mudarat dan manfaat. Nampak? Kalau dia kata jangan terpedaya bila orang kata ini dia ikut Nabi apa semua. Perhatikan dulu, ada tak dia bersandarkan kepada nas-nas yang sahih. Pakai kitab yang muktabar, yang disepakati ulama' bahawa kitab tu benar, barulah datang mengaji. Bukan asal nampak serban, asal nampak baju jubah, asal nampak selempang, terus je. Lepas tu sekarang ni bila tengok orang pakai selempang dapat dah laku, dapat sambutan, semua nak pakai selempang.
Yang sebelum tak bersempang pun bersempang dah sekarang. Yang dulu tukar nasyid dulu, aku kenal grup nasyid ni, satu sekolah dengan aku dulu. Saya kenal grup nasyid ni, saya sekolah dengan saya dulu. Belajar mana dia orang macam ni dulu. Masa dia orang tengah famous. Bila tak famous, dia pun nak pakai sempang juga. Nak sekali satu kapal, nak bagi jual album dia. Subhanallah. Ini hakikat, bukan nak buat lawak ni. Jangan ketawa, ni bukan buat lawak, ni betul. Sebab apa? Untuk jualan. Akhirnya al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Dia kata seperti Ustaz Ismail Kamus, bukan saya kata, itu kata Ustaz Ismail Kamus. Al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Jadi fa hum mubsirun, iaitu mereka kembali istiqamah. Iaitu bila dah buat maksiat, dia ingat Allah, dia ingatkan azab dia tersilap, maka lepas tu fa hum mubsirun, mereka kembali beristiqamah. Maka dalam ayat Quran kan banyak, dalam hadis macam ni, inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah thumma ihtada illa alladhina tabu wa aqamu wa illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu wa aslahu. Syarat dia mesti dia baiki. Taubat saya tak boleh, mesti aslahu baiki. Ya, sebab tu orang taubat, dia tak jadi taubat, aku dah taubat dah. Taubat dia tinggalkan maksiat je, tapi dia tak membaiki diri. Ini tak termasuk dalam taubat. So dikatakan sini fa idahum mubsirun, iaitu mereka kembali istiqamah. Mereka kembali kepada jalan agama. Dan istiqamah ni seperti yang saya sebut dalam kuliah saya banyak, istiqamah ni bukan seperti mana yang kita faham. Istiqamah yang kita faham apa dia? Konsisten, betul tak? Jadi orang kata ini istiqamah datang kelas kata. Ya betul, itu salah satu makna istiqamah. Tapi makna istiqamah yang dimaksudkan, yang dikehendaki oleh Nabi SAW ialah dia senantiasa beriltizam, senantiasa berada di atas jalan Islam yang lurus, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, walaupun sejenak. Sebab tu kita ihdinas siratal mustaqim, kalau jalan lurus tu istiqamah lah tu. Berarti istiqamah tu dia sentiasa patuh pada ajaran Allah, itu istiqamah. Itu kita istiqamah bukan yang senang. Bukan istiqamah, dia istiqamah datang kelas, dia ni orang yang istiqamah, tapi rupanya tak berhijab dengan hijab Islam, dia tak istiqamah. Walaupun istiqamah dari satu segi, istiqamah pakai tudung contohnya, tapi dari satu segi istiqamah datang kelas, tapi dia tidak berhijab, maka dia tak istiqamah. Dia seorang dah datang kelas, datang mengaji, apa semua, datang kuliah sunnah, tapi rupanya dia tidak istiqamah dalam menjaga lidahnya. Tak apa, dia tak dianggap sebagai istiqamah, walaupun gaji datang kelas, walaupun macam mana. Dia solat 5 waktu sehari semalam, berjemaah 5 waktu sempurna, tapi tak boleh menjaga lidah dia daripada menyebarkan hadis-hadis palsu, maka dia juga tidak dianggap sebagai istiqamah. Walaupun dia menjalankan amalan Islam secara keseluruhannya, tapi kalau dia langgar ajaran Islam yang lain, maka dia tidak dianggap sebagai istiqamah. Istiqamah ni kena semua jalan yang lurus, semua sekali. Jadi akhlaknya, adabnya, fiqahnya, hadisnya, akidahnya, semua dalam istiqamah tadi. Faham ke ni? Hal ini menunjukkan bahawa syaitan nyaris membuat manusia buta sehingga tak dapat melihat yang hak dan mengenalinya. Ya? Kita ni kadang-kadang kita tahu yang kita buat tu salah, tapi kita buat juga, betul tak? Kerana hawa nafsu kita. Kerana selama ini syaitan melemparkan penghalang di hadapannya, begitu pula hati ditutup dengan syubhat dan keraguan-raguan. Syaitan masukkan syubhat lah, dihiaskan. Tak apa, kau boleh taubat lagi lepas ni. Tak apa, kau punya amalan banyak lagi. Tak apa, kau punya kau baru balik haji contohnya, dosa kau bersih lagi. Tak apa, nanti kau balik tak pergi umrah, kau boleh minta ampun. Tak apa, kau punya amalan, kau sedekah kau banyak. Betul, kadang-kadang sekarang kita dengar orang kata, tak apa kalau buat jahat, tak pagi tadi aku dah buat baik dah, kira balance lah. Mana boleh kata macam tu? Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahawa syaitan berkata kepada Allah Ta'ala, demi kebesaranku, wahai Tuhan, saya akan menyesatkan hamba-Mu selama roh berada di dalam jasad mereka. Maka Allah berfirman, demi kebesaran dan keagunganku, aku akan selalu mengampuni hamba-Ku selama mana mereka beristighfar kepadaku. Betul Allah Ta'ala kata, wa'izzataka ya Rabb la abrahu aghwa atau ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Demi kemuliaanmu ya Allah,
demi kemuliaan diriku, aku akan menyesatkan mereka. Allah Ta'ala kata, demi kemuliaan aku akan ampunkan mereka selagi mereka minta ampun. Aku akan ampunkan kepada hamba-Ku selagi mereka minta ampun. Sebab tu ada hadis yang sahih bisa kita dengar kan, ya ibna Adam, kullama rajautani wa da'autani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi mana engkau harap dekat aku untuk menghapuskan dosa engkau, aku akan hapuskan dosa kamu. Wala ubali, aku tak peduli banyak mana dosa engkau. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kullama astaghfartani, bila masa setiap kali engkau minta ampun ke aku, ghafartu laka, aku akan ampunkan engkau. Wala ubali, aku tak peduli banyak mana dosa engkau. Selagi mana kita istighfar ke Allah Ta'ala. Ya ibna Adam, law laqitani biqurabil ardi minal khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a laqituka biqurabiha minal maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau jumpa aku dengan dosa sebesar bumi pun, dan engkau jumpa aku dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, aku akan datang sebanyak tu juga pengampunan. Apa hadis kata apa? Kullama astaghfartani, selagi mana, madama, selagi mana engkau ni minta ampun ke aku akan ampun engkau. Jadi tak ada siapa yang menghalang kita daripada taubat kepada Allah SWT. Sebab tu kalau tersilap macam mana pun, dah buat dosa syirik besar mana pun, mesti sebahagian hamba Allah, manusia ni kata, ustaz, ada satu orang jumpa saya ni dosa apa yang saya tak nak buat ustaz? Semua dosa saya dah buat dah. Sembah berhala je belum, dia kata. Dia kata sembah berhala je belum. Maksudnya semua dah buat dah. Bolehkah saya taubat lagi? Kita kata boleh taubat, tapi dengan syarat apa dia? Apa syarat dia? Apa syarat dia? Boleh dengan syarat engkau kena tukar kawan. Kena keluar daripada rumah tu. Kena keluar daripada rumah yang kau duduk sekarang dengan kawan-kawan yang jahat tu. Kita kena ubah, cari kawan-kawan yang baik. Macam mana ustaz, takkan nak putuskan kawan? Kata putuskan kawan ni, tak ada masalah. Bukankah putus silaturahim ustaz? Kata putus silaturahim. Tak, putuskan silaturahim dengan ahli maksiat tu dibenarkan dalam Islam. Habis ustaz, macam nak cari kawan baru? Datang kuliah, insya-Allah jumpa kawan baru. Datang kuliah, kita akan jumpa kawan yang baru. Berapa ramai kat sini yang kita jumpa, kawan yang kita jumpa kerana yang kita berkawan sekarang sebab kita jumpa dalam kuliah. Saya jumpa Fadi ni dalam kuliah, saya jumpa ni dalam kuliah, Wan ni. Banyak orang juga, saya jumpa Abang Noir ni kat ujung tu dalam kuliah. Dan kita sekarang berkawan kerana Allah SWT. Sekarang dah lain. Allah Ta'ala bagi kita ruang dalam kebaikan. Maksudnya kita tuan-tuan sekalian, perempuan sekalian, kalau ingin berubah, ubah suasana. Ubah suasana, tukar kawan. Tukar kawan yang nakkan sunnah. Tak boleh bercampur lagi dengan kawan-kawan yang merosakkan kita. Dan kita akan menerima mula-mula tu, berfikir awal memang kita akan susah sikit lah. Habis kawan kita semua akan call kita, akan kata, alah kau nak jadi wali lah tu, kata nak kawan kita lah. Aku dah banyak sangat dosa, kau dah tak nak kawan dengan aku ni. Macam saya belum pernah kena. Aku ni dah banyak sangat dosa kot, dia tak nak tegur aku lagi, dah tak nak kawan dengan aku lagi dah. Kita bukan tak nak kawan. Kalau dia ajak jom kita pergi minum kat kedai mamak, bukan ajak pergi minum, dia pergi isap rokok apa semua. Lepas tu bersembang perkara yang haram, kemudian ajak kita pergi buat benda maksiat. Dan jiwa ni lemah. Kita tahu jiwa kita lemah. Kita kadang-kadang manusia ni, nak pula orang Melayu kan, susah nak cakap tak boleh kat depan orang. Boleh je. Akhirnya kita akan terjatuh dalam kebinasaan tadi. Lepas tu ialah kita kena ubah, keluar. Kita kena keluar, tak payah campur langsung. Sampai kita dah betul kuat, kita dah ada grup kita. Lepas tu nak sambung balik, nak jumpa balik, nak ajak minum, dia pun dah dengan kita dah lain dah. Dulu janggut tak ada, sekarang janggut dah lebat. Dia pun dah segan dengan kita. Ustaz sekarang ni, ustaz nak isap rokok pun dia simpan dalam beg dia balik, dalam poket dia balik. Dah lain dah. Dia bersembang dengan kita pun, dia dah tak sembang benda-benda yang tak maaf. Ketika tu nak jumpa balik, tak ada masalah. Kalau nak jumpa pakai purdah, dia pun segan nak cerita tak apa-apa. Masya Allah. Jadi ini adalah Allah SWT jaga. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajiduhu tijah. Jaga Allah, Allah Ta'ala akan jaga engkau. Itu je konsep dia. Konsep dia, jaga Allah, Allah Ta'ala akan jaga engkau. Itu konsep yang kita perlu faham. Kita sekarang nak jaga keredaan, nak jaga orang manusia dulu sebelum nak jaga Allah. Sebab Allah Ta'ala tak jaga kita. Kita sibuk nak jaga hati orang, sibuk nak jaga apa yang orang nak. Sibuk nak jaga hati isteri, sibuk nak jaga hati suami, sibuk nak jaga hati anak, sibuk nak jaga hati kawan. Semua tak nak terfikir pun nak jaga hati Allah Ta'ala. Bukan kita Allah Ta'ala hati, nak jaga hak Allah Ta'ala.
Kalau kita jaga hak Allah, Allah Ta'ala akan jaga hak kita. Itu senang cerita. Jaga hak Allah, mula-mula memang isteri kita marah mula-mula, lepas tu jangan sayang kat kita. Abang ni time semayang ni terus lagi, time semayang ni terus lagi. Saya dah nak apa nak buat lunch ke apa ke. Kata tadi nak ajak makan sama-sama, tak apa, tunggu kejap. Memang ada hadis kata makan dulu kan. Tapi kalau kita dah tahu, kita kalau makan mana boleh 10 minit. Nama Nabi memang kurma 2 biji boleh dah. Ini makan kan dengan dessertnya lagi, dengan apa, confirm Zuhur tu akan terlepas. Jadi kita tak apa. Lepas ni awak masak lepas Zuhur, hidang lepas Zuhur. Jadi kita letak asas tu. Bila lepas ni macam tu dengan kawan, letak asas. Aku kalau kau ajak aku pukul 7 baru nak ajak aku minum teh tarik, tak boleh 5 minit nak maghrib lagi. Orang akan respect. Itu juga dengan tempat kerja. Setengah orang dia bila nak cek redha bos dia, sebelum waktu solat pun dia langgar hari Jumaat tu, orang lelaki ada meeting 12.30 hari Jumaat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana ni? Kat sini nak meletakkan hak ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi sebab ada 2 soalan. Saya kena jawab soalan tu sekejap lagi. Demikianlah seharusnya seorang hamba Allah segera kembali dan bertaubat kepadanya. Bagi mereka ada teladan bapa nenek moyang mereka Adam. Ketika dia memakan pohon yang dilarang, dia mendapatkan teguran dari Allah. Lalu dia bertaubat. Maka Adam dan isterinya menghadap Allah Ta'ala seraya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Adakah maksudnya Adam tak tahu benda tu salah? Adam tahu, betul tak? Tapi ialah manusia kadang bila nafsu dia tengah kuat tu, dia terlupa kesalahan. Tapi zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami ya Allah, dan kau tak merahmati aku ya Allah, aku termasuk di kalangan orang yang khasirin, orang yang rugi. Adapun pengikut syaitan, Allah Ta'ala berkata tentang mereka, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang kafir membantu syaitan dalam menyesatkan, dan mereka tidak akan henti-henti menyesatkan. Jadi maksudkan saudara-saudara mereka ini adalah saudara-saudara mereka dari kalangan syaitan manusia, sebagai firman Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Maksudnya kawan-kawan syaitan di kalangan manusia ni akan terus menyesatkan manusia. Mereka adalah pengikut dan pendengar setia syaitan, mematuhi segala perintahnya, menolong mereka di dalam kesesatan, ajak orang buat sesat lagi, iaitu menghias dan memperindah dosa dan kemaksiatan tanpa lelah dan putus asa. Jangan hiaskanlah. Kita buat konsert bukan ada apa pun, bukannya kita buat apa pun, kata. Lirik konsert kami lirik yang bagus, kata. Dihiaskan dengan kata-kata yang batil. Sebagaimana firman-Nya, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Jangan kamu melihat bahawa kami telah mengirimkan syaitan kepada orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan bersungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya, nombor 8 ni ialah taubat dan istighfar. Banyakkan taubat dan banyakkan istighfar, dan tak perlu tunggu. Istighfar daripada kesalahan kecil dan kesalahan yang besar. Bukan taubat daripada kesalahan yang besar saja, kesalahan kecil juga kita perlu minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta taubat. Sebab apa? Nabi kata apa? Iyyakum wa muhqiratiz dzunub, hadis Nabi SAW. Hendaklah kamu berhati-hati dengan dosa-dosa yang hakir, yang kecil ni. Fa innahunna yastami'na ala rajulin fayuhliknahu, maka sesungguhnya dosa-dosa kecil tadi akan berkumpul pada seorang lelaki dan dia akan membinasakan orang tersebut. Sebagaimana kayu-kayu api yang dikumpulkan, yang kecil dikumpul banyak-banyak, lalu boleh menjadi bara yang jadi api yang besar dan membakar seorang tu. Jadi kita jangan memperlekehkan dosa kecil dan bertaubatlah dari dosa-dosa yang besar. Ada 2 soalan saja. Pertama, saya baru ingin belajar ilmu agama. Ilmu apa yang perlu saya pelajari dahulu? Jawapan dia apa? Wan, apa dulu kan? Tauhid, belajar akidah dulu. Okey, bagi saya mulakan dengan 2 benda dulu. Pertama, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tahu mengaji, pergi belajar mengaji dulu. Pada masa yang sama, hadiri juga kelas-kelas akidah. Kelas akidah dulu kita kena hadiri, iaitu betulkan akidah kita, kerana at-tauhid awalan. Akidah dulu, yang pertama dulu, kata ulama. Kita kena Nabi hantar Muaz bin Jabal, falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah, atau falyakun awwalu ma tad'uhum an yashhadu an la ilaha illallah
wa anni Rasulullah. Hendaklah perkara pertama wahai Muaz, yang kau ajak kepada mereka ialah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Maksudnya akidah dulu. Jadi hadiri kelas-kelas akidah. Kelas-kelas akidah macam mana nak hadiri? Kitab Tauhid contohnya, kelas akidah usul salasah contohnya, kitab-kitab yang kita perlu hadiri. Dan benda ni perlu minta nasihat para ustaz yang fiqah. Jumpa Ustaz Adli, jumpa Ustaz Ridwan, siapa lagi, jumpa ustaz-ustaz kita yang ada, supaya untuk mendapat nasihat mereka. Ustaz Fadil kita kat sini, kalau Yayasan Taklim ni kita dapat banyak ustaz kat sini, Ustaz Fadil, Ustaz Ridwan, Ustaz Adli, Ustaz Dr. Abdul Basit, apa semua kat sini kita banyak. Kita hadirkan pada tuan-tuan ustaz-ustaz yang muktabar, kita kata yang diyakini ilmunya yang sahih. Ini tuan-tuan boleh rujuk mereka, boleh call mereka, boleh SMS mereka, boleh apa-apa saja, WhatsApp mereka untuk bertanya, insya-Allah. Jadi itu nombor satu. Yang kedua, yang tadi kita belajar mengaji tadi. Sebab itu asas yang pertama. Kita kena belajar mengaji, belajar tajwid, boleh tahu baca Quran. Lepas tu barulah kita meningkat pada ilmu fiqah pula, ilmu fiqah fardu ain. Lepas tu kita ni kena naik sama level ilmu ni. Dia tak boleh kita belajar satu benda akidah kemudian semua tinggi sangat melangit, fardu ain gagal buat fiqah, tak boleh. Dia kena akidah level pertama, tauhid level pertama, fiqah level pertama. Lepas tu akhlak, lepas tu naik level kedua, naik kedua, sama macam tu. Ada tak boleh satu level tinggi sangat tu. Ada setengah orang belajar hadis apa Sahih Bukhari apa semua tinggi melangit, bila buat akidah, buat kubur pun tak lepas lagi. Boleh bawa hadis bukan main, bincang mudallis lah, perawi ni apa semua, buat sembah kubur, buat tawassul pun tak lepas lagi. Dia kata boleh istighasah, boleh minta tolong kepada makhluk. Ini musibah besar. Kalau tak mengaji kita akidah. Kita nombor satu. Jadi itu yang penting kita belajar akidah. Lepas tu banyakkan belajar. Lepas tu baru kita nak belajar tafsir. Lepas tu atau kita ikut prinsip yang Allah Ta'ala letakkan. Laqad manna Allah 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Apa yang Allah Ta'ala kata? Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pertama, yatlu 'alaihim ayati, bacakan ayat Allah. Maksudnya pertama baca Quran. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Sucikan jiwa berapa? Kesalahan-kesalahan yang biasa dibuat dulu. Jadi aku tahu ini akidah dulu, kena bersihkan dulu. Kemudian akhlak kena bersihkan, kemudian fiqah kena bersihkan. Aku ni cara ibadah aku kena bersih, betul ke tak pembersihan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian barulah nak kita belajar tafsir secara mendalam sikit, belajar hadis secara mendalam sikit. Itu kaedah belajar yang benar, yang kita kata yang berdasarkan kaedah yang betul, supaya kita ni bila mengaji tak cara yang betul, kita akan mengaji banyak benda tapi dapat sikit. Mengaji cara yang betul, dapat sikit tapi melekat, dan dia akan dapat menghasilkan banyak benda. Akan buka kita ruang yang banyak. Lepas tu kalau orang mengaji berapa tahun dah, 10 tahun dah mengaji tafsir, apa yang dapat? Akidah pun tak faham, fiqah pun lebih kurang, bid'ah buat lagi. Mengaji tafsir 20 tahun dengan Ustaz Kariman, buat lagi bid'ah. Benda ni katanya macam mana? Menikah, kahwin, buat lagi benda-benda khurafat dalam perkahwinan, buat lagi benda-benda maksiat dalam perkahwinan kita. Ini bukannya mengaji. Kalau Ustaz Hariman je lah, Ustaz lain sama jugalah. Datang apa semua, buat bid'ah lagi. Ini bukan hasil daripada mengaji. Kalau kita mendengar bisikan-bisikan, bagaimana kita tahu bisikan itu benar atau tidak? Memang kita akan tahu bisikan itu benar atau tidak, melainkan kita telah menapis bisikan tersebut dengan Quran dan Sunnah. Kalau kita tak ada tapisan, tak tahu bisikan itu benar atau tidak. Datang Tok Syekh janggut putih apa semua, dahi lebam, akulah Rasulullah kata. Hendaklah kamu lepas ni subuh kamu buat 3 rakaat kata. Aku tengok kau ni bertakwa dan warak. Dia tak tahu Quran dan Sunnah. Lepas tu besok dia buat subuh 3 rakaat. Itu obvious, kita nampak sangat sesat kan, obvious sangat. Kalau benda-benda yang lain, hendaklah kau menghadiri melakukan zikir ratib sekian selama 70,000 kali. Itu yang Majzub, Muhammad Majzub tu, yang Syekh Majzub yang meninggal baru ni kan, yang zikir karen tu, zikir apa tu, zikir rempit tu kan. Ulangan, alhamdulillah dah meninggal lah orang tua tu. Dia punya ajaran, dia kata berselawat sampai 1.2 juta kena berselawat. Benda ni
kita tak tahu bisikan itu benar atau tidak, melainkan kita telah menapis bisikan tersebut dengan Quran dan Sunnah. Ini bukan sekadar bisikan, ni semua benda lah. Surat khabar, baca surat khabar, baca dalam Facebook, tak tahu benda tersebut benar atau tidak, melainkan setelah kita ceknya, menapis dia dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan apa yang ulama kita faham, dengan para sahabat kita faham. Taklah apa benda dalam dunia ni pun, WhatsApp ke YouTube ke apa ke semua, kalau tak tapis, memang tak tahu, tak belajar, memang tak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tak boleh kata apa, macam nak tahu, tak ada kaedah tentu. Tengok muka ustaz tu ke, tengok lebam dia macam mana ke, janggut dia macam mana, tidak. Kalau pakai kaedah tu tak ada. Itu bukan kaedahnya. Atau tengok orang ni muka dia warak, bukan itu. Itu bukan kaedah. Sebab kesalahan boleh terzahir pada orang yang baik. Saya baru post kat Facebook saya dalam 2-3 minggu lepas berkenaan dengan macam mana ulama-ulama kita kata apa, kebanyakan kata-kata yang menyimpang ni datang daripada orang yang soleh. Hadis-hadis palsu berkenaan dengan datang daripada orang yang baik. Kita tengok orang yang sebarkan hadis palsu dalam internet, dalam email. Adakah orang jahat yang sebarkan? Tak, kawan-kawan kita yang baik, ini yang ikhlas nak buat baik, tapi dia tak tahu benda tu salah. Maksudnya orang yang baik tapi jahil. Itu lebih berbahaya. Sebab kita sangka benda tu benar. Ada pun orang jahat kalau bagi hadis kita, ni orang jahat mana bagi ni, orang Yahudi mana bagi. Betul kalau para ulama kata, aku tak takut quote daripada orang Yahudi, tapi aku takut quote daripada Jahm bin Safwan, daripada ahli bid'ah ni. Sebab apa? Kalau Yahudi, kalau aku quote daripada mereka, kata-kata mereka, aku nukil kata-kata mereka, orang tahu ni kata-kata Yahudi. Kalau aku nukil kata-kata daripada ahli bid'ah, kalau mereka tak kenal dia ni ahli bid'ah, maka orang akan ambil kata-kata dia. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada segala kesihatan, menjadikan kita di kalangan hamba yang bertaubat, dan bersihkan kita dari segala dosa kita, dan jadikan kita ni termasuk orang yang tayyibin at-tahirin, iaitu syurga ini hanyalah bagi orang yang bersih-bersih sahaja. Sebab itulah bila sebelum masuk syurga, dia akan dibersihkan dengan banyak cara pembersihan. So ada dengan cara bertaubat, dapat syafaat, kena azab dahulu, ataupun dengan cara-cara yang lain, sebagai kita jadi masuk dalam syurga. Allah Ta'ala itu tayyib, Allah Ta'ala itu baik, dan dia tidak menerima melainkan yang tayyibah saja, yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta. Minggu ni banyak je kelas. Sabtu ni kelas Ustaz Hashimi. Ustaz Hashimi cek pas 11.30 pagi. Nikmati kehidupan anda. Nikmati kehidupan anda. Nikmati kehidupan Ustaz Hashimi, buku Syiarifi, pukul 11.30 pagi. Yang kedua, Dr. Abdul Basit, dia dah kembali mengajar balik di Yayasan Taklim setelah balik daripada haji. InsyaAllah Ahad ni pukul 11 pagi. Dr. Abdul Basit, kitab dia Jalan Mereka yang Menuju Allah. Saya tajuk untuk kali ni ialah Adab Pergaulan. Adab Pergaulan, Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Dia kata ini tempat orang yang kita betul ambil ilmu dari dia. Siapa nak mengaji, datang jumpa Dr. Abdul Basit. Kemudian sekali lagi lah, seperti biasa, kelas Al-Quran Khamis malam mulai 9 Januari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.